jenis projek semasa PKP ni, jenis FYP. Ya. Sebab memang pelajar akan buat online. Okey, dah boleh ke Paul? Saya sekejap je kan saya ni. So You all first dah habis nanti ke masuk markah? Syarah semua dah habis masuk markah. Saya rasa macam nak pengsan. Itulah buat SEL, nak marking. Dr. Lan mana? Apa khabar Dr. Lan, Dr. Mujahid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, pukul berapa nak mula? Bukalah video. okay, boleh? Kenapa malu sangat tak boleh tunjuk muka tu? Tak boleh tunjuk, bahaya. Dengan baju tidur ke? Okay Prof saya admit semua ni. So nanti Prof mulakan dulu. Lepas tu kita serah pada Dr. Nik lah. Kita sesi santai-santai lah. Jadi dia punya objektif dia introduce awareness of research untuk FYP untuk untuk FYP, susah nak sebut disertasi bachelor. Ya. Dan peranan lebih kurang apa peranan pelajar yang kita expect dan peranan nanti untuk di penyelaras lah, dan beberapa syarat yang perkara-perkara yang kita dah tetapkan awal. Kita boleh maksimum 300 Cik Saiful? Yep, 300. Okay. Ni ada international student tak? International saya tak pasti Prof. Saya kena cakap putih ni ada international student. Saya punya group tak ada. Masing-masing you of your group ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Yang bahagia Profesor Dr. Umayyah Johari, Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa dan Hariwan Pelajar, para penyelaras projek ilmiah tahun akhir, disertasi bachelor, ramai di sini ada, ahli-ahli pengurusan dan juga para pelajar yang bakal mengambil projek ilmiah tahun akhir bermula pada Sem depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi. Okey, sebelum kita mulakan sesi taklimat pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbi. Terima kasih kepada para pelajar yang sudi bersama. Alhamdulillah pada pagi ini kita ada lebih kurang hampir boleh kata 80% lah daripada senarai keseluruhan yang bakal mengambil FYP. Alhamdulillah, terima kasih semua. Dan untuk makluman semua, insyaAllah saya akan record sesi taklimat pada hari ini, dan kepada rakan-rakan pelajar yang tidak berkesempatan pada hari ini mungkin boleh tengok di saluran YouTube yang insyaAllah saya akan masukkan pada petang nanti. Okey, tanpa membuang masa, seterusnya saya menjemput yang bahagia Profesor Dr. Umayyah Johari, Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa dan Hariwan Pelajar dan alumni untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Cik Saiful, pegawai saya, rakan-rakan pensyarah, penyelaras final year project disertasi bachelor. Ada yang B pun nak join. Kita join ni kali, dan khusus pelajar-pelajar yang saya kasihi, saya doakan semua sihat, sejahtera. Ya, sihat walafiat. Tak boleh sihat je kan tak sejahtera, payah juga. I saw Presiden Hesa pun ada. Apa khabar Mio? InsyaAllah kita hari ini kita bertuah, dan saya rasa bersyukur sangat. Dah lama fikir nak buat benda ni sebenarnya, sebab khusus seperti LI ada perjumpaan begini kan. Jadi saya rasa dah tiba masanya, terutama pula sesuai dengan keadaan semasa kita dengan PKP ni.
di mana perjumpaan bersemuka dengan bakal-bakal supervisor, berjumpa dengan penyelaras pun bersemuka mungkin tidak dapat dilakukan. Jadi kita gunakan ini untuk kali pertama ya, sebab dalam LI kita ada 2 kali jumpa bakal pelajar yang LI. Mula-mula untuk introduce dan fikir-fikir mana nak pergi, dan kedua kalau ada perkara berbangkit lah ya. Jadi ini kita buat ni sekali dulu, dan insyaAllah kalau nanti bila you all dah start A, your penyelaras will have the regular classes lah ya, perjumpaan yang ada berjadual. Selain daripada perjumpaan yang wajib antara pelajar dengan supervisor. Jadi saya terima kasih kepada penyelaras FYP yang dalam kumpulan yang hadir ni. Terima kasih banyak ya. Khusus pada Dr. Nick yang volunteer insyaAllah ya, Dr. Nick, untuk kongsi taklimat pagi ni dengan pelajar-pelajar. Kita cuba bantu pelajar-pelajar, dan saya harap pelajar make your buku panduan pita tu sebagai something yang handy ada di tangan. Ya, kita cuba yang especially yang benda-benda yang perlu ada dalam termaktub dalam ISO, yang ada borang-borang yang semua kena ikut ISO tu, memang kita kena observe dengan betul. But more importantly is hasrat saya sebagai teman akademik supaya pelajar dapat belajar apa yang kami hasratkan dalam PO ya, program apa outcome daripada kursus final year disertasi ni. Ya. Jadi sebelumnya saya nak membetulkan sikit beberapa tanggapan ya. Ramai orang pensyarah pun ada pengapan begini, tapi pelajarlah senang. Alah, final year project ni macam assignment aja. Itu anggapan pertama yang paling salah sekali dalam dunia. Ya. Saya baru semalam menegur seorang pelajar PJJ. Saya ada rakan-rakan mereka yang macam you all juga yang dalam kampus rajin ya, hantar kontak, hantar tanya, dan itu adalah progress. Itu yang kita mengharapkan bila final year project is an ongoing progress, bukan macam assignment. Even assignment ke pun kalau kelas saya minta diorang ada buat assignment kecil-kecil juga untuk menunjukkan progress, baru namanya belajar. Kalau tunggu sampai last minute je, nanti you all akan tendency untuk buat copy paste, ciplak mana-mana rasa macam sesuai, ubah ayat sikit-sikit, pump, hantar. Itu bukan final year project. Ya, even itu pun bukan assignment sebenarnya, dan sangat tidak bertepatan dengan tuntutan disertasi bachelor. Ini adalah ongoing project bermula daripada A sampai Z nanti, dan dia 2 semester. Pelajar perlu ingat beban khusus untuk FYP ini adalah 6 kredit. Besar kreditnya. Ya, dan tak usah main-main. 6 kredit dapat A sangat cantik. 6 kredit dapat C atau B pun guling dia turun. Jadi saya hari ini dengan bangganya saya serahkan A pada semua pelajar. So jaga A tu baik-baik ya. Kalau bagi balik kat kita orang tak bagi balik dah. Jadi A tu keep to yourself. It's very easy to get A. Ya, sebenarnya sangat senang untuk dapat A. Betul tak Dr. Nick? Senang dapat A final project kan. You do it in accord with research method dan penulisan yang betul, tidak ada plagiarism. InsyaAllah A tu tak ada masalah, memang okey je. Ya. Dan kita ada beberapa sedikit pindaan tentang FYP pelaksanaan ya, benda core tak kita kacau. Jadi nanti Dr. Ning akan kongsi, dan pensyarah-pensyarah lain juga yang ada pada hari ini akan kongsi input-input tentang bagaimana FYP ni akan dilaksanakan ya. Jadi pada semester ni total Cik Saiful berapa orang, 100 berapa orang pelajar yang mendaftar ya, quite a number. Lebih kurang 165, 100 lebih. Yeah. Okey. Dan kami cuba juga membuat beberapa perubahan supaya pelajar selesa untuk mendapat penyeliaan dengan mereka yang bidangnya diminati oleh pelajar, yang pelajar yakin boleh buat. Saya selalu untuk research ini key point pertama. Sorry Dr. Ni, kalau topik ni you cover juga, nanti saya just nak share je pengalaman sendiri. Saya pun dulu buat final project kat fakulti juga kan. Pelajar mesti suka research dengan topik itu. Because you are going to do this for 2 semesters. Bayangkan kita buat benda kita tak suka, apa perasaan? Rasa nak guling-guling je kan. Nanti bunyi je FYP, ya Allah rasa macam nak pingsan. Tak mau macam tu. Ya, jadi bila memilih tajuk, mesti tajuk yang kita rasa suka untuk baca. Sebab
Iqra tu membaca untuk FYP ni wajibul daripada A sampai Z. Sampai nak hantar tu pun kena baca lagi benda baru. Takut-takut ada terlepas apa-apa. Dia tak ada shortcut, copy paste tengok apa, what is the highlight of this, tanya Google Scholar apa benda. No, there's no such thing. Your literature review is the key to a good project. Kalau malas baca, malas review, boleh kata bye-bye pada A tu cepat-cepat lah. Ya. Itu pesan saya, memang kena rajin baca dan nanti mungkin kita akan dengar juga pelajar kata susah doktor nak baca jurnal ni, susah prof, susah doktor, susah, semua susah lah. Baca susah sebab English dalam jurnal publish artikel tu dia bukan macam English biasa-biasa. Tak adalah. Tak adalah pelik benar English dia, bukan philosophical benar pun, ya. So if you have been doing your assignment well by referring to those references, insya-Allah final year project is just sedikit upkan daripada tu. Tapi mesti faham macam mana buat literature review. So saya punya pesan lagi, bila mula je FYPA, sekarang ni dah bermula once you daftar pradaftar ni, maknanya your FYPA bermula. Silalah baca. Saya share personal dulu benda-benda facts, nanti minta Dr. Nick share. Saya share personal. Kalau pelajar datang jumpa saya nanti, beberapa topik yang pelajar selalu cakap macam ni lah. Doktor rasa, masa jadi prof ni belum ada lagi budak dalam nak buat dengan saya. Doktor rasa tajuk apa sesuai dengan saya? Tu saya pandang je, rasanya pelajar ni ingat saya Tok Nujum ke apa? Tajuk apa sesuai dengan dia, mana saya tahu pelajar suka nak buat tajuk apa kan? So don't do that to your potential supervisor. Kita tidak menyediakan apa yang sesuai untuk kamu. It will be better. Ni ada tempoh banyak masa ni, peluang untuk pelajar baca dari established journal articles from good journals. Topik-topik yang selalu saya beritahu pelajar, pilih 3 dulu tajuk besar atau bidang yang lain dari satu sama lain. Maknanya bukanlah satu remaja, satu orang tua, satu perkahwinan, tu jauh benar bezanya. Maknanya make up your mind first. Kata you memang nak buat belia contohnya, atau you nak buat community, atau you nak buat parenting, atau nak buat pengguna tu topik apa, hak pengguna ke apa. Jadi mesti very specific. Nak buat politik, hak mengundi ke apa, mesti agak menjurus dulu supaya senang cari bahan. Menjurus pun bukanlah very specific, dia masih lagi banyak topik bawah hak mengundi ke apa benda kan. Baca yang besar tu, pilih 3 dulu. Maknanya kalau saya ni banyak topik orang saya tak tahu, saya cakap topik saya, topik jabatan saya senang. Katalah nak buat on parenting, kalaulah untuk bidang saya parenting, dan katalah kualiti perkahwinan ibu bapa dan parenting contohnya. Satu lagi mungkin saya nak tengok fathering. So saya baca 3 yang berbeza ni sampai saya jumpa satu detik kata, artikel ni macam bagus lah. Macam interesting topik ni. Then you pergi zoom, cari lagi, multiply that so-called macam you suka tu, 10 lagi artikel baca. Dan ini semua mesti terkini. 2021, patah 2020, 2019, 2018, berhenti. Jangan cari lagi kemudian tu. Cari yang baru dulu. Maknanya apa orang buat. Jadi kalau era sekarang mesti berkait dengan COVID-19, during this very challenging time, benda-benda related kan. Sebab kalau you buat benda yang macam sepatutnya the old norm, kita nak compare dengan situasi sekarang ni mungkin susah. Nak cari responden nak jawab benda past tense dulu susah juga. Jadi sebab tu kena cari artikel terkini dulu. Mungkin ada orang nak tengok homeschooling ke, there are varieties of topic that you can do, banyak. Dan saya nak betulkan tanggapan pelajar mungkin kata, alah ini FYP je, nak memperkenalkan je research kepada pelajar. To some extent, yes, it's true memperkenalkan research, tetapi research dalam apa bentuk pun dia mestilah research. Dia ada method yang perlu dipatuhi. Without the correct method, your research is rubbish. Method tu kita jaga. Tapi nak sampai ke method, kenalah ada bab satu yang okey. Kalau saya boleh share Viva, PhD atau Masters, in fact masa pembentangan, kalau you all ditanya banyak nak soalan masa awal-awal punya slide. 1, 2, 3 itu je yang penilai tanya. Maknanya chapter 1 kita ada masalah. Bila chapter 1 ada masalah, kita boleh teka chapter 3 pun ada masalah. Kenapa 2 tu ada masalah? Kerana literature review tak buat dengan elok. Selalu dia berkait. Jadi FYPA tu 3 je bab dia, dan kalau you buat dengan betul, cantik, betul, baca-baca bagus sangat buat. First 3 chapters ini nanti, the 3rd chapter you jadikan dia past tense je, your first 3 chapters of your thesis are gonna be done.
Bila FYPB 3 ni dah cantik, untuk update je sikit lagi literature review. Begitu proses research. Sebab itu FYPA ni sangat kritikal. Sebab you propose benda yang salah, you akan collect data benda yang salah dan research tu tak tahulah jadi apa nanti. Situ punca masalah. Ya. Jadi saya nak pelajar jadi jatuh cinta. I want you to fall in love with research. Somehow or rather, officially or not official, pelajar akan buat research dalam hidup. Ya. Jadi kalau mungkin nanti kata, oh saya nak terus cuba nak buat kualitatif. Saya tidak mengatakan kualitatif study pelajar tak boleh buat. Boleh. Tetapi selalunya kita memilih sikit pelajar-pelajar yang nak buat kualitatif ni mesti mature sikit in research. Ya. Pernah hopefully ada pengalaman juga sikit-sikit buat research ya Dr. Nick. Kalau tiba-tiba je nak terjah kualitatif mungkin pada masa begini dengan apa tidak mungkin mungkin saya boleh guna perkataan saya mungkin kurang menggalakkan untuk kalau you tak kuat strength narration, penulisan yang kurang bagus dari segi empirical ya, mungkin hold dulu. Ya. Hold dulu. Sambung belajar besok buat masters boleh buat. Atau masa undergrad ni boleh buat sedikit soalan open ended yang boleh dikaji secara analisis secara kualitatif so that you get some version of it but not like really fully unless you are a very experienced, I mean you have some experience doing research. I think by all means supaya you tak susah, penyelia pun tak susah. Ya? Tapi saya tak kata tak boleh, cuma tepuk dada pelan-pelan, yang tepuk kuat sangat. Lihat kemampuan diri. Ya, yang structured macam kuantitatif pun ramai yang menghadapi masalah, apatah lagi yang sangat memerlukan kematangan penyelidikan. Saya melihat qualitative researchers ni, they are smart people, they are real matured people in terms, especially in terms of using words and write up. Ya. Tapi mungkin ada penyelaras lain atau pensyarah lain berpendapat yang berbeza. By all means ya, kita beri peluang pada pelajar untuk melakukan apa yang mereka mahu dengan syarat buat dengan bersungguh-sungguh. Saya doakan pelajar semua boleh buat dengan baik, terutama ingat FYPA ni proposal stage ya. Kalau proposal kita tak smooth, susah nanti langkah seterusnya. Dan pelajar perlu ingat masa A ni nanti result dia adalah S ataupun gagal. You gagal A maknanya kena repeat, tak boleh terus ke B. Kena dapat title S tu. Apa maknanya S? Selesai sampai bentang dan berbetulan untuk proposal. Baru boleh S, maknanya sambung untuk buat B. Collect data dan juga analisis dan seterusnya buat thesis tu tulis. Ya. Jadi ini yang saya rasa dia menghimpunkan keseluruhan dimensi pembangunan manusia. Cognitionnya di sini, efektifnya di sini, ya, emotion, your spiritual, your faith. You have to know that you have to believe that you can do this. Dan kita tahu, percaya bahawa qada dan qadar macam mana kita tahu nak tiba-tiba nak COVID macam ini kan dah setahun, dah hampir setahun. So you have to adapt. Apa yang perlu kita adapt untuk menyesuaikan, mungkin tajuk yang kita nak buat sekarang pun kena sesuaikan, kaedahnya pun nampak macam kebanyakannya besar kemungkinannya akan online. Kalau ada orang yang teringin nak buat lab based tu mungkin tak boleh buat lah. Ya. Saya senang kata je tak boleh buat. Kita rakan-rakan di fakulti lain yang memang amalinya kritikal, ya, ada juga beberapa fakulti yang memohon untuk diberi TL sehingga 1 semester kerana they have no choice. Jadi saya nak kongsi dengan pelajar. Kalau kita rasa kita tercabar, ramai lagi rakan-rakan kamu yang bayangkan mereka misalnya di vet, ya, yang memang kena kerja luar. In fact rakan di fakulti pendidikan pun yang LI terkandas, yang PJ tak boleh pergi field, all those things. Just think of that. Apa advantage yang kita boleh buat, benda-benda ni kita boleh buat. Ya. Sambil tu jaga diri juga, jangan layan sangat rasa cepat give up. Ya. Memang penat mula-mula membaca tesis artikel, rasa soalan tulisannya kecil, entah apa-apalah, orang ni menulis, author ni syok sendiri, macam-macam lah anggapan mula-mula kita. Tapi saya harap you all go back to the topic of literature review, go online juga tanya what is a good literature review.
Tak faham tanya nanti lecturer kamu. Buku research method, nota research method, buku research method semua kena ada duduk sebelah je. Tak boleh campak jauh-jauh. Because penulisan, cara menulis hipotesis saya harap tak ada dalam pergi dengar pembentangan. Kalau bukan pelajar sendiri pun, pergi dengar pembentangan. Hipotesis masih mempunyai berpuluh-puluh variable dalam dia, padahal dah ajar dalam research method. Kalau hipotesis satu variable IV, satu variable DV, itu very basic prinsip. Ya. Tak ada dalam satu ayat hipotesis tu berpuluh-puluh variable. So common mistake yang memang tak boleh berlaku, itu tak boleh berlaku. Maknanya research method mesti clear. Right? Cuba fahami betul apa maksud, apa itu construct, apa itu variable, apa itu konsep, bila kita buat definition, all those things, basic things. Jadi dalam tempoh sehingga semester bermula nanti, khatamkan balik semula research method notes you all, buku-buku you all. Ya, dan siapkan diri. Mesti sihat, mesti bersemangat untuk buat projek ni. Dan projek kalau sama dengan macam PhD journey ya Dr. Nick, Dr. Roslan semua. Kalau ramai orang kata kalau buat projek ni macam kita sangat lone ranger. Sebab kita seorang je tahu tajuk kita. Selain pada supervisor. Tapi kalau kamu tak buat kerja, supervisor tak boleh nak dapat lah progress dapat. Dia tak ada benda lah nak check kan. At the end of the day yang rugi tu siapa? Jadi saya harap pelajar tanamkan niat bahawa you will do well insyaAllah dalam FYPA ni supaya perjalanan seterusnya ke FYPB berjalan lancar dan seterusnya dapat A untuk 6 kredit dengan jayanya. So I wish you all the best. Ya, selamat maju jaya. InsyaAllah rajin-rajin membaca, itu penting. Baca dan tulis, baca dan type. Jangan baca lepas tu jangan translate satu ayat ke satu ayat, tak habis baca satu artikel 2 minggu tak habis nanti. Baca, bukan baca abstract sahaja dan baca last page, that doesn't work as well. Okay, so with all that saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful yang bantu saya urus untuk adakan sesi ini, Dr. Nick yang volunteer dan rakan-rakan penyeleras yang lain, pejabat yang hadir. Ya. So kita sama-sama doakan pelajar kita ni ramai 150 lebih ada dapat menjalani FYPA mereka dengan jayanya. All the best. So make the right choice. Dalam hidup ni kita kena buat pilihan dengan betul. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Cik Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Panjang lebar tadi. Saya harap para pelajar dapat take note. Okey. Seterusnya, kalau mengikut pada tahun-tahun sesi-sesi yang lepas, biasanya kita akan buat mengikut program. Tapi untuk sesi kali ini, mungkin kita akan buat sesi taklimat secara berkelompok sajalah, secara keseluruhan, dan jika ada apa-apa pertanyaan nanti mungkin boleh share dengan pejabat Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, iaitu melalui saya dan juga rakan-rakan di pejabat TDA, dan juga boleh rujuk juga penyelaras nanti. Okey, seterusnya bagi meneruskan sesi taklimat pada pagi ini, saya serahkan kepada Dr. Nik Ahmad Sufian untuk menyampaikan sesi taklimat. Silakan, Dr. Alright, terima kasih Cik Saiful. Timbalan Dekan kita, Prof. Rumaya. Okay. Yang hadir pada hari ini, penyelaras Dr. Wan Anindawati, Dr. Ratna Roshida. Okay. Dan yang turut hadir ialah Dr. Mujahid Hassan dan Dr. Muhammad Roslan. Okay, saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga sihat semua. Okay. Macam mana, happy duduk kat kampung? Happy? Ya. Kita ada 150 tak termasuk pensyarah dan 150 orang kita ada. Cukup ramai ini. So bagi yang tak dapat hadir tu mungkin boleh kongsi pada rakan-rakan lain, dan video ni memang kita record. Alright, okay. Jadi pertama sekali, make sure semua dah berdaftar di SMP. Okay, untuk kursus ni. Okay, nanti ada yang terlupa mendaftar kan, duk fikir, tak klik daftar kan. Okay, alright. Okay, saya mulakan sedikit.
kita rujuk kepada buku panduan. Okey. 4959, okey. Okey, apa tujuan FIP ni? Apa tujuan FIP? Untuk dia adalah bachelor dissertation. Okey. Kita buat kajian, okey, berpandukan pada research method yang you all dah belajar. Alright, saya percaya you all dah ambil subjek tu, okey, research method. Alright. Jadi FIP ni, okay, final year project ni, okay, dia 2 semester. Okay, saya ingat semua orang tahu. Dan dia bersambung sebab tu dia 3+3, dia 6 credit hour. Alright, 6 credit hour. Ramai baru masuk Okay, dan dia bersambung consecutive semester. Alright. So pada semester pertama kita tak bagi grade. Okay, cuma walau bagaimanapun pelajar mesti lulus. Okey, kemudian barulah sambung pada semester kedua. Okey, dan pada akhir semester kedua setelah berlaku penilaian dan sebagainya, maka pelajar akan dapat grade berapa yang sepatutnya. Okey. Apa yang penting dalam FIP ni kan, dissertation ni. Okey. Untuk expose pelajar, okey. Oh, sorry. Okey. Provide exposure to students on the design, execution and scientific writing of research project, okay, related to the program of study under the supervision of academic staff. Okay, jadi kat sini FIP ni dia bermula dengan pelajar, okay. Bukan tanggungjawab penyelia untuk menyediakan tajuk. Okay, berdasarkan kenapa FIP dibuat pada hujung-hujung tahun lepas dia belajar. Maksud saya kat sini ialah FIP ni bukan dibuat pada semester pertama, tetapi dibuat pada semester 6 dan 7. Tengoklah bergantung pada keadaan. Dulu semester 7 dan 8, tapi dia sentiasa berada di perakhiran pengajian. Sebab kerana bila kita nak buat sebuah kajian ni, okey, kita mesti berpandu kepada ilmu-ilmu yang telah kita belajar. Okey, masa semester 1 belajar apa, demografi, community development dan sebagainya. You ada ambil subjek psikologi, okey. Para pelajar yang ambil minor pengurusan, you ada ambil a few papers of pengurusan. Okey. Ini semua value added untuk Bachelor Science Pembangunan Manusia. Ada yang daripada yang ambil minor di fakulti komputer kan, seperti IT kan. Okay, yang IT ni bawah saya sebagai penyelaras. Okey. Nanti kita terangkan lepas ni. Jadi apa pelajar perlu buat ialah scientific writing. Bila kita sebut tentang scientific writing, ia ialah penulisan saintifik. Okey, penulisan saintifik ni, apa syarat penulisan saintifik? Dia mesti berpandukan pada kaedah yang betul. Okey, tak boleh kita buat spekulasi, semata-mata spekulasi kan. Okey, tengok kita katalah semalam COVID-19 3,000 lebih cases. So kita buat spekulasi esok mesti 100,000 ni. Tak boleh macam tu. Begitu juga tentang scientific writing. Okey, dia mesti ada method, kaedah yang betul. Macam mana kita nak anticipate benda tu? Macam mana kita nak project benda tu? Okey. Sebab tu sebelum kita buat FIP, kita belajar apa? Research method. Itu kaedah. Dan sebelum research method tu, you belajar banyak subjek-subjek lain. Okay, supaya ilmu tu sedikit sebanyak digunakan untuk membentuk kerangka disertasi atau kajian yang akan buat. Okay. Walau bagaimanapun, kita kena ingat satu benda, kajian, kenapa dipanggil kajian? Dipanggil kajian kerana untuk menyelesaikan, untuk apa? Untuk memperkembangkan bidang ilmu. Kedua, untuk
membincangkan, bukan setakat membincangkan tetapi membincangkan dengan untuk kaji dengan kaedah yang saintifik tentang perkara-perkara yang sedang berlaku. Tentang perkara-perkara yang sedang berlaku. Contohnya macam Dr. Romaya sebut tadi. Kajian ni biasa orang buat, kajian ni biasa orang buat berdasarkan isu semasa. Sebab apa? Sebab isu yang kita katalah isu 100 tahun lepas. 100 tahun lepas kalau ada isu, any isu, sudah pasti isu itu dah lama selesai kan. Diselesaikan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Tetapi kita sebagai pengkaji yang baru nak mengkaji ni, maka adalah lebih baik kita kaji contemporary issue. Contemporary issue ni bukan maksud benda yang berlaku pada hari ni semalam, tapi benda yang berlaku dalam 10 tahun ni. Yang ke belakang, isu ke belakang ni. Macam tu. Jadi grade yang akan diberi ialah A dan F lah. Tapi semua target A. Semua macam Dr. Romaya Prof. Romaya bagi tahu tadi. Hari ni semua A. Yang mengurangkan daripada A kepada saja grade-grade yang rendah-rendah tu kerana mungkin usaha ataupun takdir kan. Dia FIP ni sebenarnya dia bukan sesuatu yang susah. Sekiranya kita ada perancangan awal suatu benda. Yang menjadi masalahnya ialah berdasarkan pengalaman-pengalaman pelajaran lepas, kebanyakan masalah dalam FIP ni timbul apabila buat kerja last minute. Sebab FIP ni dia ialah 6 kredit awal, dia equal to 2 subjek teras. Lebih kurang macam tu. Jadi sebagaimana you all study subjek, contohnya semester depan ada satu subjek, semester depan satu lagi ada satu lagi subjek. You masuk kelas 14 minggu, betul tak? Masuk kelas 14 minggu, you ada test, you ada quiz, you kena bentang. Begitu juga kita kena bekerja untuk FIP. Walaupun mungkin tak seberat tu. Kerana penyelia ni tidak memantau kita setiap hari. Tetapi secara berkala kita akan dipantau dan juga kita mestilah berhubung dengan penyelia kita secara berkala supaya kita dapat habiskan projek kita tu on time. Sebab tu bila kita buat FIP ni, topik yang dipilih tu mestilah researchable. Topik yang boleh dikaji supaya kita dapat habis dalam tempoh 2 semester. Tempoh 2 semester. Sebab A ni, A ataupun A- sebagainya, grade-grade yang baik ni tidak bergantung kepada topik yang hebat. Dia tidak bergantung pada topik hebat, topik yang kita kata you seorang lah dunia kaji ni, tak semestinya. Tapi dia bergantung kepada cara kita formulate the problem statement, cara method kita guna, sampel yang kita pilih, banyak permakahan banyak kat situ. Jadi make sure topik yang dibuat tu mestilah dapat dikaji dan juga dapat diselesaikan dalam tempoh 2 semester. Alright. Kena ada supervision. Nanti kita akan brief lah staff-staff di fakulti kita. Staff akademik saja, tak termasuk staff lain, nanti you ganggu orang lain kan. Dan apa perlu buat ialah the objektif ni ialah untuk menggunakan appropriate methodology. Ini objektif utama. Betul tak? Untuk gunakan kaedah penyelidikan yang paling sesuai untuk topik kita tu. To solve identified problem. Problem ni ialah merujuk pada isu kajian kita. Contohnya persoalan dalam kajian kita tanya apakah kesan, kita kata kesan dalam isu sekarang lah kan, contohnya kesan COVID-19 ke atas stres pelajar-pelajar, kita
kita kata contohnya. Okey, jadi problemnya ialah berkenaan dengan isu kita. Okey, stres pelajar. Okey, bagaimana kita nak selesaikan isu itu? Okey, satu lagi kita kena ingat FIP ni, okey, bila kita guna metod sebagainya, dia bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah, okey, tetapi untuk mengkaji fenomena. Okey, pada hujung kajian tu, okey, pada pada bab 5 atau bab 6, kalau ada bab 6, okay, masa tu baru kita bagi cadangan apa yang boleh dibuat oleh pihak sekolah ke kerajaan dan sebagainya. Okey, macam tu. Alright. Seterusnya apa? Research ethically based on research proposal. Okay, buat kajian berdasarkan research proposal. Kemudian interpret data. Okay, recommend solution based on this result of analysis. Okay, untuk berdasarkan kajian kita, kebanyakan pelajar buat survey kebanyakan. Okay, kebanyakan based on semester lepas, kebanyakan pelajar buat survey. Daripada survey itu, instrumen kita guna tu, okay, kita dapat data dan bukan kita analisis data tu. Okay, cara analisis lah bergantung kepada topik kajian kita, bergantung pada objektif kajian kita. Okay, kalau kajian kita tu, okay, berbentuk nak cari hubungan antara kita kata stres dan keuangan, contohlah kan. Okey, jadi kalau kena cari hubungan, metod apa nak pakai? Okey, correlation ke, regression ke, ataupun kena tengok, okey, mana yang lebih stres, okey, disebabkan oleh COVID. Contohnya, okey, masyarakat di kampung ke masyarakat di bandar. Okey, kita nak banding. Okey, mungkin kita boleh guna t-test. Ini yang rasa you all dah belajar ni. Kan yang dah ambil research method dan juga statistik. Okay. Alright. Ada kawan-kawan baru masuk. Okay. Kemudian berdasarkan data, okay, berdasarkan laporan kita menulis report, okay, according to scientific writing ethics. Okay. Kenapa di sini selalu sebut etik? Kerana dalam penulisan saintifik ni dia ada etika dia. Apa etika dia? Ni mungkin pelajar-pelajar kurang faham. Tetapi saya rasa dah belajar ni research method. Okay, kalau kita tengok kan, penulisan saintifik ni bukan seperti kita tulis hari-hari dalam Facebook dan sebagainya kan. Kau marah kat kawan tulis. Ada sentimen ke, ataupun seperti yang kita tengok lah orang-orang duk tulis dalam social media dan sebagainya. Itu bukan scientific writing. Scientific writing ni kita tak boleh bias. Kita tak boleh bias pada mana pihak. Kita mesti based on data kita. Okay, kita tak boleh resist. Kita tak boleh kata masyarakat ni tak bagus, masyarakat tu tak bagus. Okay. Dan macam tu. Alright. Okay. The title of the research project must be relevant to the field of study currently being pursued at the faculty. Okay. Tajuk kajian dibuat tu hendaklah, okay, hendaklah bersesuaian dengan niche fakulti kita. Okay. Okay. Kita ada beberapa jabatan kita ada kan. Alright. Jadi setiap jabatan tu ada kepakaran masing-masing. Nanti kita akan go through sekejap lagi. Although the title of the research project may differ among students will receive the same training in the planning and carrying out activities related to their project. Okay. Title memang berbeza. Okay. Of course berbeza. Kalau ada sama pun, dia tak akan ada 100% sama. Mungkin lebih kurang sama tetapi sampel lain. Kan? Tetapi latihan yang akan diberi, okay, bentuk latihan dan juga timeline yang akan ditetapkan oleh penyelia ataupun oleh penyaras sama untuk semua pelajar. This include developing research proposal, conducting research
managing analyze data, interpreting data, writing the research findings, and finally presenting the findings in seminar. Okay, macam ni dia research ni, okay, secara generalnya dia terbahagi pada dua lah. Terbahagi pada dua jenis. Okay, ada kualitatif, ada kuantitatif. Okay. Dan kebanyakan pelajar, okay, memilih untuk buat kuantitatif. Even though pelajar tu, kalau sekiranya pelajar itu lemah statistik pada misalnya kan, bukan lemah tetapi mungkin dia rasa dia pening bila nak juggling with numbers ni. Bila tengok nombor dia pening kan. Kecuali tengok nombor atas kertas duit tu tak. Kalau tengok RM100 tak pening kan. Tapi kalau tengok dalam wallet ada RM1 tu pening. Tetapi secara amnya kebanyakan pelajar berusaha sedaya mungkin supaya mereka buat quantitative research. Kenapa buat quantitative research? Kerana sebab kuantitatif ni kita sentiasa rujuk kepada empirical data. Okey. Setiap kali kita tulis pada setiap kali kita tulis, kita rujuk pada data dan kita kembali pada penulisan. Itu sebab tu kebanyakan orang rasa bahawa kuantitatif study ni, empirical lebih mudah, walaupun untuk memahami statistik tu susah. Mungkin pada pelajar yang mana rasa statistik tu susah, dia akan mungkin guna bentuk statistik yang level lebih rendah sikit. Mungkin mereka tak guna gradation, mungkin mereka guna setakat t-test atau correlation. Walau bagaimanapun, most of student memang kebanyakan guna empirical study. Quantitative analysis. Walau bagaimanapun, kita tidak menolak hak pelajar, kehendak pelajar untuk buat kualitatif. Untuk buat kualitatif. Cuma walau bagaimanapun ia bergantung kepada penasihat lah, bergantung pada penyelia. Kalau penyelia dia bergantung pada perbincangan antara pelajar dan penyelia lah, dan bakal penyelia. Sekiranya penyelia rasa yakin pelajar boleh buat kualitatif, maka tidak ada masalah lah pelajar buat kualitatif. Tetapi ia untuk secara umumnya kebanyakan pelajar buat kuantitatif. Dan kualitatif ni dia memulakan satu penulisan yang baik sebab dia satu huraian. Satu huraian. Ibarat macam ni lah. Ibarat kalau situasi negara sekarang kan, COVID-19 kan. Setiap perception masyarakat tu kita tengok pada huraian, tengok kepada nombor, betul tak? Naik turun. Kemudian kita buat conclusion. Tapi sekiranya semua benda berdasarkan kita kata berdasarkan kualitatif ataupun observation, tidak berdasarkan nombor, sudah pasti kita susah nak buat interpretation dan mengambil masa yang lebih lama berbanding quantitative analysis. Ini generally yang berlaku lah. Tapi ada juga pelajar yang mana memang daripada sekolah lagi memang dia minat menulis, dia tak minat pada nombor, betul tak? Dia minat menulis dan suka buat huraian, hari-hari baca novel. Setiap kali keluar novel baru dia akan beli, dia akan baca. Yang pernah menulis pada akhbar sebagainya, mereka ni biasanya kita tidak menghalang lah untuk buat kualitatif. Dia bergantung pada supervision dan juga minat pelajar lah. Tetapi kebanyakannya buat kuantitatif. Alright. Apa yang penyelia akan bantu? Setiap pelajar akan ada penyelia. Apa penyelia akan bantu ialah membentuk research proposal. Walau bagaimanapun dia bermula pada pelajar. Pelajar kena tunjuk tajuk apa nak buat. Dan supervisor akan bagi feedback. Bagaimana untuk buat kajian. Basically dalam kajian ni kan, dalam kajian analisis ni dia ada 5 bab. 5 bab. 1, 2, 3, 4, 5. Satu apa? Satu biasanya ialah introduction, pengenalan. 2 ialah literature review.
Okey, literature review ni kita bincang kajian yang lepas. Dalam pengenalan ni kita cerita permasalahan kajian. Bukan masalah diri kita, tapi isu dalam kajian kita. Di sinilah kita cerita objektif kajian, apa nak buat. Okay, untuk menentukan apa. Untuk membanding bezakan apa. Kat sini. Okay. Literature review pula ialah untuk review, sebab tu nama review. Okay. Untuk review kajian yang lepas-lepas. Kajian-kajian yang lepas. Alright. Yang berkaitan dengan kajian kita sahaja. Okay. Jadi mungkinlah kita ambil dalam, kita cari artikel dalam, contohnya dalam 15 artikel. Lepas tu kita stream, kita zoom in. Okay. Kemudian kita cari dalam 15 artikel ataupun lebih, adalah dalam 10 artikel, kita kata yang paling berkait dengan topik yang kita nak buat. Okay, bergantung pada bab 1 tadi. Okay, yang ni cara penulisan sebagainya tu, okay, nanti kita akan aturlah bengkel-bengkel. Okay, ini ialah briefing kan. Kita nak briefing. 3 metodologi. Berdasarkan apa kita nak buat, berdasarkan apa kajian lepas dah buat, jadi kita rumuskan bentuk apa kita boleh guna. Kaedah kajian. Okey. Kualitatif ke, kuantitatif ke. Okey. Let's say kalau kuantitatif, okey. Kalau untuk banding dua grup, kena guna kajian apa? Okey. Ataupun untuk buat kaji hubungan antara X dengan Y. Okey. Kena guna kaedah apa? Sampel. Penting sini. Kat atas siapa kita nak kaji? Betul tak? Kat atas siapa? Okey, kat atas pelajar ke? Kat atas masyarakat di kampung ke? Ataupun kita nak kaji belia, contohnya di Selangor contohnya. Kat sini juga bab 3 ni. Okey. Kita kena tahu berapa sampel kena ambil. Okey, kita belajarkan statistik dulu, macam mana kaedah sampling, Sarawak ke, strata dan sebagainya. Okey. Alright. Seterusnya apa lagi? Bab 4. Bab 4 ialah findings. Okey, results. Okey, setengah tesis dia buat results and discussion. Setengah tesis dia buat result saja. Bergantunglah, itu perbincangan antara kita dan penyelia. Okey. 5 conclusion. Conclusion ialah kesimpulan daripada semua yang kita daripada bab 1 sampai 4 tadi, daripada finding. Okey, dari bab 1 hingga ke finding tadi, apa conclusion kita buat. Finding tadi ialah ataupun dalam tesis setengah-setengah tesis itu sebagai data analisis data ataupun dapatan kajian. Di sini kita tengok berdasarkan data analisis kita, apa yang kita dapat. Okey. Apa finding kita. Macam tu. Alright. Okey, ni briefing. Okey. Alright. Basically, kita ada 2 semester kan. Okey, semester 1 dan 2. Bagaimana untuk memilih semester tersebut? Bukan memilih semester. Bagaimana untuk kita arrange? Okay. Arrange kita punya disertasi kita. Nak divide macam mana? Okay. Basically, semester 1, okay, semester depan lah FIPA dan semester 1, another semester FIPB. Okay, FIPA ni kita tumpu pada proposal. Dipanggil research proposal, cadangan kajian. Cadangan kajian ni dia meliputi bab 1, 2 dan 3. Ingat tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Cadangan kajian bab 1, 2, 3. Okay. Dan FIPB meliputi bab 4 dan 5. Tetapi sebagaimana yang dimaklumkan oleh Prof. Maya tadi, betul lah. Okay, kita kena semester 1 ni bagi saya dia lebih penat sedikit FIPA ni berbanding dengan FIPB. Okay. Especially kalau kita semester 1, 2, 3 ni, bab 1, 2, 3 ni
sekiranya pelajar berlengah-lengah ataupun tidak tumpu sepenuhnya, maka bila pelajar tu present dia punya kerja pada semester kedua FIPB contohnya kan. Jadi ada banyak komen daripada penyelia dan juga daripada penilai contohnya. Macam tu. Ini biasanya banyak menjejaskan grade. Biasanya kalau pelajar tu cemerlang FIPA, bab 1, 2, 3 kita punya kerangka. FIPA ni ialah kerangka. Okey, metod apa yang guna? Kalau tersilap tulis metod. Okey, tersilap tajuk lain, problem statement lain tetapi literature review tulis lain contohnya. Tak berkait dengan problem statement, tidak kait dengan objektif kajian. Maka banyak benda lah yang akan dia kena baiki balik, yang perlu dibaiki pada semester yang kedua. Itu semester FIVB. Sebab semester 1 tadi dia tak kemas kerja lah. Banyak berlaku masalah kat situ. Alright. Gitu. Jadi tumpu seelok-eloknya FIPA ni supaya kita dapat membentuk rangka tesis yang kemas supaya pada peringkat seterusnya itu FIPB kita dapat laksanakan kajian dengan baik, okey, dan dapat dapatan yang elok, dapat laporkan dapatan yang elok, dapat simpulkan dengan elok, okey, dan ini akan memberi grade yang lebih baiklah pada pelajar. Okey, perlu diingat FIP ni hanya 2 semester. Okey. Jadi pelajar perlu patuh pada tempoh masa lah. Sebab sekiranya pelajar tidak lulus ataupun kita kata pelajar tidak dapat menghantar pada semester yang kedua tu, maka boleh berlaku pertambahan semester. Yang ni banyaklah benda yang kita kata rugi dari segi masa kan. Ada yang berlaku bagaimana walaupun setiap penyelia cuba elak tetapi ada masalah tu daripada pelajar sendiri ada. Okey. Jadi make sure topik kajian kita tu boleh dikaji dan mampu dikaji. Mestilah mampu dikaji. Supaya kita ada ending yang baik, pengakhiran yang baik. Kat sini ni ditunjuk tentang apa ni? Plagiarism. Apa maksud plagiarism? Apa maksud plagiarism? Copy and paste. Kan? Kalau tengok dalam laptop pelajar kan, dia punya key tu, C dengan V tu kan, dia punya tulisan dah kita kata peeling off lah. Kan? Dah tercabut dah tulisan tu kan. Kan? Sebab apa? Sebab banyak Ctrl C, copy and Ctrl V paste kan. Kerja tu memang sentiasa berlaku. Okey, tapi itu biasalah berlaku untuk pelajar sebab apa? Sebab pada peringkat awal ni pelajar tidak ada kemahiran yang baik untuk menulis pada peringkat awal. Biasa berlaku pada semester 1, semester 2. Kan? Sebab tu bila semester 1, semester 2 ni hasil kerja pelajar tu cara penilaian tu tidak sehebat semester 5, semester 6. Okay, itu biasalah. Even though saya dulu pun masa saya PhD semasa belajar tu saya pernah publish a few papers lah berdasarkan kajian kita. Jadi dalam tempoh kita belajar contohnya kita publish paper tahun 2014. Sedangkan bila nak viva, submit thesis, nak graduation tu hampir masa hampir 2 tahun. Jadi bila nak check final thesis kan, tengok tinggi plagiarism. Kan? Cek umpamanya pelajar di Amerika copy kajian kita tu buat assignment dia orang. Jadi dia ingat kita yang copy kan. Ni berdasarkan cerita ni bukan setakat tempat kita berlaku. Tempat-tempat lain pun berlaku. Tetapi di sini plagiarism ni mestilah dielakkan. Dan sebelum dihantar final draft tu, setiap penyelia akan semak plagiarism. Kita panggil turn-in sistem tu. Tengok berapa percentage. Dia akan keluar switch biji. Sebab turn-in ni sistem yang memang very intelligent lah. Okay, kalau setakat kita tukar, ubah kedudukan sikit tu, dia akan dapat detect kat mana kita ambil. Tu penting. Sebab apa? Sebab dalam kajian ni, kita kena ingat dalam kajian ke ataupun dalam bidang ilmu,
Okay, bila you all masuk universiti, you all mengejar ilmu. Itu benda penting. Okay, bila you all mengejar ilmu, kita kena ada kejujuran. Kena kejujuran, setiap benda tu mestilah hasil kerja kita. Okay, bukan hasil ambil daripada orang lain, mengaku itu milik kita. Ini satu benda yang sangat tidak beretika dan ini boleh dikira sebagai jenayah akademik. Inilah jenayah akademik. Okey, dalam bidang ilmu ialah jenayah. Kita ambil kerja orang lain, kita kata kita yang buat. Padahal ayat tu sebiji daripada orang lain. Contoh dalam ayat ni kan. Macam tu. Alright. Jadi dari segi percentage tadi ni saya lupa dah berapa. 25 ke 30%. Dia adalah berapa banyak daripada hasil. Kita boleh quote daripada orang lain. Okey, cara nak quote daripada research orang lain ataupun cara nak olah ayat dan sebagainya, ini termasuk dalam literature review. Okay, ini banyak termasuk dalam bab 2. Dan seperti saya bagi tahu tadi, pada semester hadapan kita akan adakan bengkel secara berkala, okay, untuk rangka problem statement, okay, untuk buat literature review, bagaimana untuk menghasilkan literature baik. Memang setiap semester memang kita buat itu. Okay, dan begitu juga dengan research method. Okay, research method dia akan ada bahagian kita nak apa ni, kalau kita buat quantitative analysis, method apa kita nak guna. Okay, sebahagiannya kita dah belajar sebelum ni. Tetapi bila kita buat kelas ni, okay, bila kita buat bengkel ni, setiap pelajar tu boleh bertanya kepada orang yang mengajar tu, kepada pensyarah sedang mengajar tu. Okay, dapat berkongsi pendapat, dapat tanya, dapat apply tu dia punya kajian apa yang dia sedang buat. Okay, sebab tu the best thing is you ada masa, okay, pada minggu sekarang dan minggu seterusnya ni, mungkin you all akan tumpu pada untuk final exam dan sebagainya, tetapi at the same time cuba fikir tentang topik apa nak buat. At least topik apa dulu. Saya pernah ada lah seorang pelajar lah, dia dah grad lah kan, cerita lah kan, apa yang dia buat ialah dia bertemu saya pada minggu ke-7. Bertemu saya pada minggu ke-7 untuk ambil saja penyelia. Tak ambil saja penyelia. Saya kata bagus pula ni. Kan? Belum habis midterm lagi dah appoint penyelia. Rupanya semester tu dia register FIPA pada semester tu. Sepatutnya dia bertemu saya pada semester sebelumnya. Bukannya dia rajin, tetapi dia terlewat jumpa kita. Dia tak cari penyelia. Dia nak habis semester hadapan baru cari penyelia. Ini menimbulkan banyak masalah. Okay. Sebab pada peringkat akhir ni, kalau you lewat, okay, cari penyelia dan sebagainya, kita nak guide itu ambil masa. Okay. Dan pelajar tu jumpa banyak pensyarah lah. Dan memanglah kata last kali dia jumpa saya lah, mungkin tengok saya ni baik ke apa lah, tak tahu. Jadi dan begitu juga pada semester FIPB, dia pun jumpa saya pun lewat kan, memang kurang memuaskan sikitlah grade dia. Walaupun dia lulus tapi pengajaran kepada anda semua, rangkalah tesis daripada awal. Rangka. Tulis je atas kertas putih apa nak buat, isu apa. Kan sambil-sambil buka internet tu kan. Sambil-sambil buka Facebook tu, buka tab satu lagi. Cari. Tapi apa nak dia buat? Current isu apa? Sebab penulisan ni dia tak boleh buat last minute. Dia tak nak menjadi satu penulisan yang baik last minute. Okay? Dia perlu ambil masa. Betul tak? Kalau you tanam pokok kan, tanaman ini esok buah ada tak? Ada lah. Jack and the Beanstalk tu ada lah. Tetapi cerita tu saja. Tak ada lagi cerita lain selepas pada tu. Sebab pada zaman kegemilangan British tu kan, Jack and the Beanstalk kan naik lempar biji kacang begini, esok tubuh sampai ke langit. Lepas tu tak ada cerita lain. Cerita tu je dia putar. Sebab apa? Sebab cerita tu sebenarnya ia hanya mitos, legenda.
Okey. Dan ia sekadar cerita kanak-kanak. Begitu juga dengan tesis. Okey, tak boleh kata oh sempat lagi kita habiskan tesis dalam tempoh 2 minggu. Ia takkan berlaku. Dia mesti ada silap. Sebab setiap bab tu perlu ada proses. Perlu ada pemurnian. Sebab tu dibuat 2 semester, 6 kredit awal. Sebagaimana you study untuk exam kan, untuk 2 subjek contohnya. Okey, 2 subjek. Okey, 3 kredit. Daripada awal you masuk kelas, buat kena masuk exam, kena study untuk exam, kena stay up, assignment, group assignment. Penat tak untuk 3 kredit awal? Penat. Begitu juga 3 kredit awal darat 2. Begitu juga tesis. Tu dapat A. Tetapi sekiranya pelajar bermula daripada awal, dia tidak menjadi masalah. So bermulalah daripada awal. Okey. Apa lagi? Ni plagiarism ni akan disentuh masa literature review nanti akan masa. Okey. Okey, kita ada timeline lah. Okey, dalam penyediaan proposal ni. Okey, timeline. Pada minggu keberapa dia setiap semester pelajar kena berjumpa dengan penyelia 6 kali. Sekurang-kurangnya 6 kali. Pada semester A, FYPA 6 kali, FYPB 6 kali. Itu minimum. Tapi kebanyakan akan berjumpa lebih. Sebab untuk bincang satu topik saja tu kadang-kadang 2-3 kali perjumpaan. Dan setiap penyelia biasanya akan terbuka lah untuk pelajar. Okay. Ada penyelia yang jumpa pelajar secara personal, ada penyelia yang minta pelajar berjumpa melalui grup. Itu bergantung kepada budi bicara lah masing-masing. Okey. Okey. Apa berlaku FYPA ialah pada minggu ke-10, ni semester depan ni, kita semester depan ni. Minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kena ada prepare proposal. Dan kena present proposal pada minggu 12 hingga 14. Okey, ada pelajar dah mesej saya untuk FYP A ke B semester ni. Okey, untuk bentang FYP B. Okey, kemudian kena submit kepada proposal tu draft bab 1, 2 dan 3. Dia tak boleh submit bab 1 saja. Kena 2 dan 3. Semua tu submit kepada department. Bergantunglah kepada keadaan dengan COVID sekarang ni, mungkin melalui email dan sebagainya. Okey, kita akan update daripada masa dan ke semasa. Okey, begitu juga dengan FYPB. Okey, FYPB bersama. FYPB ni ada timeline dia. Okey, kita kena submit pada minggu 10 tu draft. Minggu 10 ke 11 macam itulah draft. Untuk bab 1 sampai 5. Sebab tu saya ingatkan beberapa kali tadi supaya buat bab 1, 2, 3 ni elok-elok. Supaya apa? Supaya kita dapat laksanakan kajian kita lebih baik pada semester yang seterusnya. Kebanyakan pelajar yang enjoy punya kajian. Saya dah jumpa ramai pelajar lah jumpa saya. Ada setengah pelajar tu dia berminat tentang kajian dia. Dia punya supervisor lain tapi dia datang jumpa kita untuk improve punya kajian dia. Ada pelajar yang terlalu berminat lah buat kajian ni. Tidak ada masalah, itu kita terbuka. Okay. Dan sebab dia nak input lagi banyak contohnya kan. Okay. Dan saya bagi tahu dia kata make sure follow the timeline lah. Okay. Supaya kajian kita ni sebab kita bukan buat PhD, bukan buat master, kita 2 semester. 2 semester pun sebenarnya bukan tak sampai pun 2 semester. Tak sampai pun 2 semester sebabnya kita ada sebabnya pada minggu 12 tu kita dah kena submit lah. Tu tak, at least first draft. Jadi semester tu, jadi the best thing is pada cuti semester tu kena guna masa. Kena guna masa untuk buat apa yang perlu. Alright. Gitu. Kita masuk pada guideline sikit. Bab 1, 2, 3. Oleh kerana ni FYPA kan. Ada FYPB tapi tak ramai rasanya. FYPA, benda paling penting ialah kena ada introduction, literature review dan methodology together with references and appendix. References, I rasa you all dah belajar kan pada research method macam mana cara nak buat references. Sebab student saya semester ni yang tahun 1 pun ada assignment dia orang yang tahu dah nak buat references macam mana alphabetical to A pada Z.
mungkin dia punya reference kurang tepat, tetapi untuk 5P ni kita kena tepat. Okey. Dan saya percaya semua orang dah biasakan dengan APA style. Kita pakai APA style, American Psychological Assessment punya style. Okey. Okey, selection of title and research supervisor. Paling penting ialah tentukan tajuk kajian dulu. Okey. Seperti yang tim bala dekan beritahu tadi, Prof tadi, ada yang jumpa penyelia, ada cadangan nak buat apa kan. Yang tu kalau macam tu kita cadang dia buat tajuk masalah diri saya. Okey. Jadi cari tajuk dulu, tentukan tajuk apa yang awak minat. Okey, apa yang awak minat. Tak perlu tanya kawan, tanya diri masing-masing. Apa yang awak minat, kajian apa nak buat. Okey, make sure kajian tu boleh dikaji dan mampu dikaji yang boleh ditamatkan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, make sure kajian tu, bidang kajian tu tidak lari daripada niche fakulti kita. Okey, nanti ada buat kajian pasal benda lain kan, tiba-tiba kajian dia lebih pada kan fakulti engineering ke kan, fakulti perubatan ke kan. Itu yang tu tidak disokong lah. Okey, sebab kita lebih menggalakkan pelajar mengambil penyelia daripada fakulti kita. Sebenarnya kita lebih menggalakkan penyelia fakulti kita sebabnya course you all, okey, course you all ambil ialah Bachelor Sains Pembangunan Manusia. Itulah asas semua. Okey, yang mana IT, pengurusan sebagainya itu ialah minor. Walau bagaimanapun, okey, tidak menjadi kesalahan. Bergantung pada pelajar dan kesediaan untuk menyelia oleh pensyarah. Okey, ada pelajar yang ambil penyelia daripada fakulti untuk HD PSPM Teknologi Maklumat. Ada pelajar yang ambil daripada Fakulti Teknologi Maklumat sebagai penyelia. Tetapi saya pernah jadi penyelaras dulu untuk teknologi maklumat. Okey. Dan kebanyakan pelajar dulu ambil kat sana dulu kan. Ambil kat sana dan mereka rasa susah sikit lah. Sebab teknologi maklumat ni untuk fakulti kita ialah minor. Kita bukan major teknologi maklumat. Jadi banyak projek-projek yang mana dia orang tak boleh nak follow terlalu, sebab kat sana kecuali kita ambil major teknologi maklumat. Jadi mana-mana pelajar yang ambil penyelia pada fakulti lain boleh ambil, bergantung pada budi bicara dan tengok dan bagi tahu awal-awal apa yang nak buat, setakat mana you all boleh buat. Sebab kita ialah Bachelor Sains Pembangunan Manusia. Okey, kita bukan Bachelor Sains Teknik IT ataupun Bachelor Pengurusan. Okey, kita ialah BSPM. Alright. Kena isi borang. Okey, berhubung supervisor, mungkin boleh berhubung dulu melalui email. Tengok kepakaran. Okey, macam mana nak tengok kepakaran? Tengok kepada ni. Tengok sikit ni. Sekejap Macam mana tiba-tiba hilang ni? Sudah. Okey, alright. Okay, kita new share. Okey. Bidang kepakaran ni kita boleh tengok pada laman web. Alright, kita tengok pada laman web. Okey, ni laman web fakulti kita. Okey. Alright, ni laman web fakulti kita. Kita ada beberapa jabatan. Contohnya Jabatan Pembangunan Manusia, masyarakat sumber. Okey, contohnya kalau kita tengok di JSKP. Alright. Tengok kaki tangan jawatan dan bidang kepakaran.
right, dan bidang kepakaran. Tengok sini. Contohnya dalam Jabatan JSKP, Jabatan Sains Sosial Kemasyarakatan, fee bidang kepakaran kita ada. Kita ada 14 pensyarah di jabatan ni. Okey. Sebab Prof Sharifah baru retire. Okey, dan kita ada 14 orang. Okey. Bergantung pada pakaran, okey, dan bergantung pada kesediaan untuk menyelia. Kadang-kadang pensyarah ni walaupun bidang kajian kita tu bukan kepakaran dia, tetapi dia ada pengalaman dalam bidang tu. Buat research. Contoh dia pernah buat research bidang tu sebagainya dan berminat kajian kita dan dia sudi menyelia kita. Jadi sekiranya dia sudi, kita pun sudi boleh appoint mereka. Okay, kita contoh kita ambil Prof. Asnaru bidang apa? Community, okay, antropologi, sosiologi. Prof. Sajid ni pakar dalam bidang kualitatif nak pakar. Okey. Contohnya kita ambil lagi macam Dr. Nobaya, Urban and Regional Planning. Tetapi pelajar-pelajar yang buat PhD, master bawah beliau banyak dalam bidang women empowerment ada. Okey. Bergantung pada kesediaan, tengok research mereka dalam Google Scholar sebagainya. Okey. Macam tu. Begitu seterusnya, sosiologi, ICT sebagainya. Okey, tengok dalam Google Scholar, tengok research apa pernah mereka buat. Okey. Okey, macam tu. Jadi boleh tengoklah masing-masing. Alright. Basically secara amnya, okey, secara amnya biasanya BSPM nama yang slow sikit sorry. Okey. Pasal penyelia tadi, kena isi borang. Alright. Kena isi borang, penyelia endorse, sains. Okey, dan bagi balik kat UO. Okey, supaya menandakan persetujuan untuk buat research. Okey, menandakan persetujuan untuk buat research. Okey, meeting with research supervisor at least 6 time. Okey, kena ada record. Akan disediakan borang. Yang ni akan dimaklumkan lah. Kemudian tentang borang-borang, kita akan update daripada masa ke semasa. Okay, sebab 6 kali berjumpa ni pada semester hadapan, bukan semester ni. Maknanya bila jumpa semester ni tak perlu sign apa lagi. Okay, itu cuma untuk memperkemaskan kita punya idea dan topik kajian. Okay. Dan apabila pada penghujung semester hadapan, akan ada waktu di mana kita kena bentang. Okay, bab 1, 2, 3 kita. Proposal kita. Dan supervisor mestilah menandatangani borang pembentangan. Dan pelajar tu tidak boleh bentang tanpa kebenaran supervisor. Alright. Sebab tu kita kena jumpa supervisor pada awal. Okay, dan buat perancangan yang rapi. Okay. Okay, basically web tak terbuka lagi ni. Okay. Basically macam ni dari segi supervision. Okay. Kita tidak tetapkan okey pelajar tu dapat SV daripada jabatan mana dan sebagainya, okey. Tetapi walaupun secara praktisnya pelajar yang BSPM Bachelor Sains Pembangunan Manusia, PO, yang PO ni kebanyakan supervisor dia ialah daripada jabatan keluarga. Jabatan keluarga yang tingkat 2 tu. Betul tak? Yang naik 1 tu. Jabatan keluarga. Kebanyakan betul sini. Tetapi sekiranya pelajar nak ambil di penyelia di pejabat lain tidak ada masalah berdasarkan kesediaan. Ini ialah general practice lah yang buat. Okey. Tentang jabatan tentang ni BSPMTM, teknologi maklumat. Okey, kebanyakan pensyarah adalah atau penyelia ialah daripada Jabatan Sains Kemasyarakatan JSKP yang tingkat atas sekali tu. Kebanyakan pensyarah pada situ. Okey, teknologi maklumat.
Okay, dan ada yang sebahagian daripada mereka, daripada pelajar tersebut yang ambil penyelia daripada fakulti komputer tu tidak menjadi masalah. Cuma biasanya penyeliaan daripada fakulti komputer ni dia punya level dia tinggi sikit lah. Sebab dia pure IT. Jadi berdasarkan pengalaman lepas, pelajar ni banyak ada berlaku tekanan sikit lah, stres lah. Okay, sebab dia lebih consider kepada IT punya material tu. Okay, komputer punya material tu. Okay, rather than human development, rather than social science. Okay, jadi kita amat menggalakkan pelajar ambil penyelia daripada fakulti kita sendiri. Okay, tanpa menghalang untuk ambil penyelia pada fakulti lain yang related dengan bidang minor. Alright. Tentang Bachelor Science Pembangunan Manusia Pengurusan, secara praktisnya kebanyakan penyelia ialah daripada Jabatan Pengajian Kerajaan dan Pembangunan. Okey. Daripada Jabatan Government and Civilization. Okey, tapi ada juga yang ambil daripada Fakulti Ekonomi, daripada Jabatan Pengurusan, tidak punya masalah. Okey. Tapi kita ambil galakkan, okey, galakkan daripada fakulti kita sendiri. Okey, supaya niche area, niche kajian yang dibuat tu berpandu kepada dan tidak lagi jauh daripada niche fakulti kita. Okey, sebab kalau sekiranya niche kajian tu lagi jauh, okey, banyak deviate, ni standard deviation ni kan. Banyak deviate daripada niche fakulti, biasanya pelajar alami kesukaran sikit lah. Okey, alami kesukaran sikit. Alright. Okey, penilaian, okey. Pukul berapa jam? Sejam lah cakap. Alright. Bagaimana penilaian yang dibuat? Okey, kita ada markah. Alright. Saya share sekejap Kita share. Ni. Nampak kan? Marina nampak Marina? Nampak kan? Betul tak? Nampak. Nampak. Saya takut saya share benda lain tu tak? Okey ni. Ni adalah borang pemakan disertasi bachelor. Okey, disertasi bachelor. Okey. Apa yang dinilai? Okey, abstrak dinilai. Abstrak belum dinilai. Okey, sebab abstrak ni dinilai pada FIPB. Abstrak ni merangkumi objektif kajian dan finding semua sekali. Okey, sudah pasti rumusan kajian tak dibuat oleh pada FIPA. Tapi pendahuluan literature review dan metodologi. Okey, tengok kan pada bahagian ni. Okey, markah mana yang tinggi? Okey, semua markah tinggi. Paling tiga metodologi. Metod ni penting. Okey, metod ni penting. Okey, pendahuluan. Ini lagi penting. Okey, menentukan hala tuju, betul tak? Kiblat, tahu kiblat. Inilah hala tuju research. Kalau salah kiblat nanti kan, semayang menghadap tempat lain, betul tak? Hasil kajian pembincangan inilah pada FIPB. Okey, ini tak perlu difikirkan sangat lagi. Yang penting 1, 2, 3. Dan akan ada rujukan 10% besar juga ni. Keaslian penulisan. Okey, ni kan. Apa maksud keaslian? Keaslian ni maksud idea daripada kita. Kalau sebahagian idea daripada pengkaji lepas tidak ada masalah, tetapi ada berlaku olahan daripada kajian kita. Okey. Dan ada markah untuk kemajuan projek. Okey, kemajuan projek 10%. Okey, kalau pelajar tu kerap kali berjumpa, bukan kerap kali maksudnya regularly berjumpa. Okey, jumpa lagi tak boleh kan. Betul tak? Tengoknya dia minimum 6 kali kan. Mungkin kalau yang penting sangat lebih daripada 6 kali kan. Okey, daripada keseluruhan markah ni kita akan convert pada 30%, 30 atau 35 lebih kurang macam tu. Okey. Dan ini akan dibawa kepada FIPB. Markah ni akan dibawa. Tetapi dalam grade CGPA pada semester ni tak ada, dia dash. Maksud tidak dikira grade. Tapi pada semester seterusnya tu dia kira grade 6 credit hour tu. Sebab tu kita
kita kena make sure yang satu ni dia buat dengan kemas dan rapi supaya tidak berlaku penyesalan di kemudian hari, tak berlaku stres. Sebenarnya kajian ni FYP ni satu benda yang seronok sebenarnya FYP ni. Sebabnya pada awal mungkin kita stres, tapi banyak pelajar yang gembira pada semester seterusnya pada FYPB. Sebab dia dapat finding, tiba-tiba menarik, betul lah kita rasa macam ni lah. Macam-macam ni lah kita jumpa, nombor ni tunjuk macam ni lah. Kan? Oh, signifikan, 0.05. Kan? Mereka berkongsi kawan-kawan dia orang dapat lain, dia dapat lain kan. Ataupun dapat lebih kurang sama. Nombor dia lain tapi signifikan value sama. Ini ramai pelajar saya dapati, kebanyakan pelajar lah based on saya punya eksperimen nilai, kebanyakan pelajar dia berlaku sedikit kesukaran pada semester 1 sebab semester 1 ni benda tu dia tak masak lagi kan. Dia belum masak kan. Jadi bila semester 2 ni kan, pada hujung semester 1 dia dah cuti, bila dah cuti tu dia study lagi, dia collect data dan mereka dah jadi seolah-olah topik kajian tu kan dah bersama dia lah kan. Itu seronok, especially nak buat bidang bab calculation. Jadi explore lah dengan menarik. Okay. Enjoy, kena enjoy. Okay, sebab ini adalah satu dia bukan kerja perkumpulan. Okay, dan ia adalah kerja individu. Okay. Okay, untuk FYPB saya masuk sikit lah. Okay, FYPB penilaian dia. Alright. Okay, penilaian tengok. Ada abstrak kan, ini untuk B. Okay, ada pendahuluan, literature review kan. Itu literature review yang A 30 markah tak? 30, 20, 30. Sekarang ni dah kecil markah kat sini. Okay, markah kat sini ni bergantung mungkinlah bab 1, 2, 3 kita tu ada lebih telah dimurnikan lagi pada semester seterusnya pada B. Maka dia masih ada percentage kat sini markah. Okey. Dan markah besar kat sini lah hasil kajian dan perbincangan. Kesimpulan tak besar, 10%. Okey, kesimpulan sebab hasil kajian ni dia lebih kepada macam mana kita explain finding kita. Bagaimana kita relate dengan teori, kita mesti relate dengan teori. Okey. Dapatan kajian ini hampir sama, okey, similar kita kata, seperti telah dibuat oleh Mio pada tahun 2015. Masa tu dia belum daftar kan. Macam tu. Okey, bagaimanapun tak sama dengan apa pun namalah, dan tak sama dengan Nick pada tahun 2018. Mungkin kerana Nick buat kajian ke atas pelajar-pelajar kita kata ataupun ke atas masyarakat berumur lebih 65 tahun. Contohnya. Itu saya punya cerita lah. Tapi nak cerita kat sini ialah mengapa hasil pembincangan dan hasil kajian ni okey, markah besar kat sini. Kerana dia meliputi, inilah dipanggil disertasi, huraian. Kita hurai macam mana. Okey, dan kesimpulan, rujukan dan keaslian macam tadi. Ada markah kemajuan projek. Okay, bergantung kita jumpa pengelia berapa kali, adalah okey. Adakah kerja yang dihantar tu berkala kan, bukan kata minggu 1 sampai minggu 13 senyap pelajarnya. Senyap je kan. Tak ada kontak, penyelia telefon tak angkat kan. Tengok FB aktif now kan. Macam mana ni? Tiba-tiba minggu 14 dah hantar. Dah siap dah. Yang tu mungkin markah yang sebelum ni tinggi. Okey, tetapi markah kemajuan projek dia rendah. Okey, sebab tidak ada progres. Okey, dan juga tidak dibenarkan bentang sebabnya tidak bertemu penyelia. Penyelia kena sign. Jadi FYP ni sebenarnya bukan setakat mengajar kita untuk buat research saja. Okey, belajar untuk disiplin, okey, belajar untuk organize. Kerja tu individu. Penting kerja individu. Sebabnya bila you buat FYP ni banyak benda, banyak kemahiran yang perlu. Kemahiran bersosial. You nak collect data, you kena pandai bersosial. Kan tak boleh kata, hello makcik, isi tak? Tak boleh macam tu kan. Dia ada cara dia kan. Jadi sebab tu ini dibuat pada
hujung pengajian. Okay. Banyak benda yang pelajar dapat belajar. Tetapi yang saya yakin ialah at the end bila you dah nak siap buat tesis nanti, you akan rasa keserokan yang luar biasa. Kan? Kalau buatlah. Kalau buat dengan elok lah. Sebab bila kita buat satu benda ni, kita mendalami kajian kita ni, kadang-kadang banyak pelajar yang mana buat master based on kajian undergrad dia ada. Ramai. Sebab dia rasa cinta pada bidang dia kan. Cinta pada bidang dia. Alright. Saya rasa ada lagi tak? Okay, submission of the project proposal. Okay, untuk project proposal. Okay, proposal ni. Okay, at least 15 pages. Okay, to supervisor. Alright, ini merangkumi bab 1 sampai 3. Ini pada minggu ke berapa Minggu ke minggu ke-10 ni. Nanti kita akan sediakan timeline nanti minggu 10. Yang ni minggu ke yang complete bab 1, 2, 3 at least 30 pages dengan full references. Yang ni pada minggu ke-12 atau 13 ni. Okey. Tu. Yang ni akan diterangkan oleh penyela masing-masing lah bila you berjumpa ni. Dia akan diulang balik penerangan ni oleh penyela. Sebab memandangkan ini secara official ni bermula pada hujung bulan 3 nanti. Bermula kan. Takut-takut you lupa kan. Okay. Alright. Okay, draft proposal minggu 12. It's a finding untuk B untuk FIPB. Okay, jadi untuk A, bab 1, 2, 3 dulu. Okay, balik hari ni cari topik. Alright. Yang ni kemudian lah. Okay, skema ni akan dikongsi. Alright, kita bermula dengan A dulu. Sebab tu dia A. Alright. Okay. Okay, saya ingat itu saja daripada saya. Okay. Jadi saya jemput penyelaras lain jika ada nak tambah. Cik Saiful mungkin boleh jadi moderator semula. Ada lagi Cik Saiful ni. Direktor. Okey, Cik Saiful, saya ingat setakat itu saja. Cuma saya akan kita bagi peluang kepada ni Dr. Wan Anidawati dan Dr. Ratna sekiranya ada penambahan apa-apa yang penting yang saya tertinggal tadi. Okey, Dr. Ratna so far tak ada apa-apa. Mungkin Dr. Wan ke? Dr. Wan ada apa-apa nak dikongsikan, Doktor? Okay, Assalamualaikum. Saya just nak sharekan bidang untuk jabatan saya lah. Okay, sekejap ya, saya share. Oh, tak boleh share ya? Doktor, okey. Okey, saya rasa semua pelajar kenal kot semua pensyarah dekat ni kan? Okey, ni adalah directory kepakaran lah untuk JPMPK. Saya rasa semua dah kenal lah pensyarah-pensyarah di Jabatan Keluarga ni. Okey, sedikit lah. Okey, untuk JPMPK kami ada 3 makmal tau. Okey, 3 kumpulan researcher yang kita dah ada fokus kepada 3 research lah. Okey, yang pertama adalah dari segi perkembangan kanak-kanak dan remaja. Okey, yang kedua dewasa dan penuaan, dan yang ketiga kesejahteraan keluarga. So di bawah makmal research group lah, kami panggil research group ni. Okey, ada lecturer, pensyarah-pensyarah yang berkenaan lah. Jadi at least pelajar boleh nampak lah arah tuju mana yang mendaftar dengan saya ni ada 67 orang kan? 65 orang.
Okey, untuk kumpulan 1, tapi macam yang Dr. Nick dengan Prof. Rumaya maklum tadi, masih boleh bebaslah nak memilih daripada jabatan lain. Tapi kebiasaannya mana-mana pelajar yang daripada BSPM Pure, okey, dia akan pilih jabatan keluarga lah. Okey, dan you boleh fokus kepada 3 perkara ni lah, sama ada dari segi perkembangan kanak-kanak dan remaja, dewasa dan penuaan, dan kesejahteraan keluarga. So bawah perkembangan kanak-kanak remaja tu termasuklah dari segi perkembangan awal, kanak-kanak, penyesuaian biopsikososial remaja, advokasi dan kaunseling, dari segi kesihatan mental remaja, itu termasuklah daripada semua tu. Okey, untuk research group yang kedua, adult and aging lah, okey, dewasa dan penuaan ni. Okey, lebih kepada dalam bentuk latihan, pekerjaan, okey, dan juga active aging, okey, disability, advocacy and counselling, dan juga kesihatan mental lah. Okey, untuk yang research group yang ketiga adalah dari segi kesejahteraan keluarga. Okey, dari segi pengurusan. Kalau you minat tentang keluarga, you kena pilih pensyarah yang dalam makmal yang ketiga ni lah. Okey. Okey, saya secara ringkasnya lah kalau siapa yang belum kenal. Okey, untuk yang grup yang pertama tu, yang perkembangan kanak-kanak dan remaja, kita ada Dr. Mariani Mansor. Okey, di mana bidang kepakaran dia dari segi psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja. Okey, yang kedua Profesor Madya Dr. Zainal Madud. Okey, dari segi kaunseling. Kalau nak tengok kaunseling remaja, kaunseling kanak-kanak. Okey, kalau you minat bidang tu boleh dengan Dr. Zainal lah. Okey, Dr. Rojana Kahar, dia lawyer, jadi lebih kepada undang-undang keluarga, perlindungan kanak-kanak, sosio perundangan, ya. Okey, kemudian Dr. Najmi dari segi psikopatologi. Okey, Dr. Nelly Ismail dari segi psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja, dan juga Dr. Naki, Dr. Muhammad Nakiyuddin Ahmad Azam, psikologi perkembangan. Dia lebih kurang sama dengan Dr. Nelly lah. Okey, so itu adalah daripada research group yang pertama. Okey, untuk makmal dewasa dan penuaan, kita ada 3 pensyarah je. Okey, Dr. Rahimah, mungkin semua dah tahulah dia lebih pada aging, okey, dan human service, okey, penuaan dan perkhidmatan manusia. Yang ni bidang kepakaran. Nanti saya akan share apa yang mereka fokus untuk tahun 2021. Okey, dan saya sendiri bidang pekerjaan dan disability. Okey, Dr. Asmidawati Syahari, rehabilitasi warga emas dan kesihatan komuniti. Okey, kalau ni atas macam tadilah Prof. Rumaya kata, apa minat you yang nak buat. Okey, dan you boleh decide lah. Okey, untuk yang ketiga, makmal kesejahteraan keluarga. Okey, kita ada 5 pensyarah dekat sini. Profesor Dr. Rumaya dari segi ekologi keluarga dan kanak-kanak, keibubapaan. Okey, Dr. Zarina, ekologi keluarga tu sendiri dan kanak-kanak. Okey, Dr. Saudah juga lawyer, jadi dia melihat dari segi sudut undang-undang keluarga, mediasi keluarga dan sosio perundangan. Okey, kalau you minat tentang undang-undang perceraian ke, perkahwinan ke, undang-undang dalam keluarga lah. Okey, Dr. Muslihah lebih kepada undang-undang keluarga, advokasi kanak-kanak dan keluarga. Okey, juga dari sudut perundangan. Okey, Dr. Zanaria, kesejahteraan psikologi kerja dan keluarga. Okey, itu adalah bidang kepakaran yang ada di JPMPK, dan saya nak sharekan ini adalah bidang kajian yang kami fokus untuk macam dah ada spesifik tajuk lah, mana-mana yang
berminat untuk nak cari SV kan. Semua dah ada ke SV? Dah contact dah SV masing-masing? Okay, so macam tadi saya dah bentangkan ikut makmal kan. Okay, untuk yang makmal pertama macam Dr. Zainal, dia untuk tahun ni dia lebih buka peluang untuk pelajar membuat kajian dalam bidang perkembangan remaja. Okay, dia nak fokus kepada perkembangan remaja. Okay, kalau ikutkan Dr. Mariani Mansor, dia nak, so mana-mana pelajar yang hadir pada pagi ni, kalau tu you boleh catat terus lah siapa yang you nak boleh contact kan. Okay, untuk Dr. Mariani Mansor, dia nak fokus kepada tingkah laku bermasalah atau negatif bagi kanak-kanak atau remaja. Okay, kalau kita tengok bidang kepakaran tu besar, luas tapi ini adalah skop kajian yang dia nak fokus. Okey, Dr. Rojana Kahar, perlindungan kanak-kanak atau remaja ataupun kesejahteraan keluarga dari segi poligami. Okey, Dr. Najmi, psikopatologi, kesejahteraan mental dan tingkah laku individu, dan Dr. Najmi dia prefer kajian kualitatif. Okey, kalau siapa nak buat dengan dia, dia lebih prefer kualitatif lah. Okey, Dr. Nelly, psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja, dan Dr. Nakiuddin, dia nak melihat kepada tingkah laku agresif, sosio emosi remaja, tingkah laku agresif macam buli ke, persahabatan ke, itu yang tema yang diorang tetapkan lah. Okey, untuk makmal yang kedua, okey, Datuk Rahimah nak melihat kepada perkembangan dewasa dan penuaan. Okey, nak tengok dari segi perkembangan tu ataupun transition daripada dewasa kepada penuaan dan juga penjagaan dalam keluarga, care. Okey, care, family care. Okey, untuk saya sendiri, saya lagi spesifik. Okey, saya nak fokus kepada, sebab tengok keadaan sekarang, okey, isu dia adalah dari segi pemberhentian pekerja. Okey, macam tadilah, kalau ikutkan Dr. Nick dah bagi tahu tadi dan juga Dr. Prof. Rumaya tadi, you tengok senario dalam 2-3 tahun ni, apa yang berkaitan kan. So dari segi pemberhentian kan, bila zaman COVID ni banyak berlaku pemberhentian pekerja, kemudian dari segi persekitaran kerja tu, okey, dah berubah. Okey, dan dengan norma barunya bekerja dari rumah, dan juga dari segi penjagaan anak OKU. Okey, dan Dr. Asmida, dia cuba nak fokus kepada penjagaan juga. Kalau you tengok tiga-tiga ni memang ada berkaitan dengan penjagaan lah. Okey, penjagaan warga emas, penjagaan kesihatan dan kesejahteraan dewasa, dan juga terapi dan rehabilitasi penuaan tu. Okey, itu adalah 3 fokus utama Dr. Asmida lah. Okey, yang ketiga, makmal yang ketiga, dari segi kesejahteraan keluarga untuk Prof. Rumaya, skop yang dia nak fokus adalah lebih kepada perkahwinan, perceraian, keibubapaan dan juga kebapaan. Okey, kalau ada yang berminat tentang kajian ni boleh buat di bawah Prof. Rumaya lah. Okey, Dr. Zarina, kesejahteraan keluarga dan kanak-kanak B40. Okey, dia nak lebih fokus kepada B40. Okey, mana-mana yang berminat boleh kontak Dr. Zarina lah. Okey, Dr. Saudah, ekologi kerja dan keluarga dan juga kajian halal. Tentang halal, isu-isu halal. Dr. Muslihah, kesejahteraan wanita, dan Dr. Zanariah, kesejahteraan psikologi. Okey, dia buka agak luas lah. Jadi siapa yang nak lebih fokus kepada wanita tu boleh buat dengan Dr. Muslihah. Okey, tu sedikit lah tentang bidang yang ditawarkan oleh pensyarah-pensyarah di bawah Jabatan Keluarga. Okey, cuma saya nak tambah sikit lah untuk Dr. Nick bagi taklimat tadi. Untuk SEM depan, kita dah bermula ada ethics. Okey, untuk FYP. Kalau you dengar sebelum ni,
permohonan etik ni hanya terpakai kepada pelajar-pelajar master dan PhD. Okey, tapi bermula SEM depan kita akan ada penilaian etik tu. Dan penilaian ni tapi dia punya permohonan tu tak adalah exactly sama macam pelajar master dengan PhD. Okey, penilaian hanya dibuat masa you bentangkan proposal tu. Jadi isu-isu etika tu perlu ambil kira dan dimasukkan dalam metodologi chapter 3 you. So kena perhatikan juga isu tu, nanti penyelaras akan ceritakan lebih lanjut lah. Okay, masa week 1 nanti. Okay, dan yang kedua saya nak tambah adalah dari segi penilaian pembentangan. Okay, bermula SEM depan kita akan ada 2 orang penilai. Okay, untuk FYPA 2 orang, sebab seorang untuk penilaian kepada proposal dan seorang lagi adalah penilaian etika. Okay, so akan ada 2 orang pembentangan tu. Okay, kita belum tahu lagi pembentangan tu secara online ataupun bersemuka kan. Hopefully dah boleh bersemuka dah masa tu. Okay, dan masa FYPB, okay, pembentangan masa FYPB, kiranya FYPB ni tu dah selesai semua kan, you dah buat report tu, adalah secara apa tu kita panggil poster exhibition. Okay, itulah yang dirancang lah setakat ni. Kita akan buat bersekali. Semua kumpulan akan ada satu exhibition dekat Dewan Besar dan pelajar-pelajar kena bentangkan poster dia kepada 2 orang penilai. Penilai akan pergi berasingan lah. Okay, kepada poster tu sebab kita nak you enjoy showcase your findings lah kan dengan berpelajar tu, dan mungkin kita boleh buka kepada pelajar baru. Ini tertakluk kepada kalau bersemuka lah. Okay, kalau masih online kita kena cari alternatif lain lah. Itu yang dipersetujui dalam bengkel sebelum ni. Kita akan ubah dari segi itulah. Sebab macam kita nak recognize lah your work. Okay, your hard work untuk FYPA, FYPB. Maksudnya bolehlah showcase apa yang you dah buat kan. Kalau amalan sebelum ni you just present kepada seorang penilai. Jadi macam your hard work tu not worth lah kan. Just for the sake of dapat markah sahaja. Okay, yang ni sharing tu lagi meluas lah. Okay, saya rasa itu sahaja. Cuma saya tak pastilah siapa yang mendaftar dalam setiap kumpulan tu, adakah mengikut yang macam Dr. Nick cakap tadi, kumpulan 2 adalah dari teknologi maklumat, kumpulan 1 daripada HD. Okey, dan mungkinkah berlaku pertukaran selepas ni? Masih boleh ke bila dah dibentangkan kepakaran pensyarah-pensyarah, mungkin ada yang dah nak tukar lah. Macam tajuk ni macam best je, macam bidang ni best ke. Saya pasti ramai lagi yang tak tahu nak buat tajuk apa kan. Okey, saya sendiri dah ada beberapa orang approach tanya tu kan. Jadi at least dia dah fikirlah siapa yang dia dah tahu dah bidang kepakaran dan apa yang dia nak buat. Itu je dulu. At least you tahu benda tu dan tengok juga boleh doable atau taklah tajuk tu. Okay, sebab ada juga yang macam cita-cita sangat tinggi nak buat kan. Tapi sebab benda tu research tu adalah sukar untuk dibuat dalam tempoh masa yang terhad lah. JPSPP Huzaifah. Saya tak pasti kehadiran untuk hari ini, sepatutnya ada.
Saya tak pasti pula Cik Saiful. Ada tak wakil daripada JPSPP? Sebab nanti Dr. Ratna akan... Ya, Dr. Wan, saya minta maaf sangat kalau boleh sebab saya ada kelas. Sebab sikit je bagi laluan untuk saya. Okey, boleh. Saya nak bagi laluan. Okey, boleh teruskan. Alright. Okey, pertamanya saya sekadar untuk memperkenalkan diri, saya Dr. Ratna, penyelaras untuk kumpulan 3 iaitu pelajar dari BSP-MP. Okey, jadi kalau Dr. Wan tadi secara jelas menerangkan profil pensyarahnya, jadi untuk kami di JPP, saya harap sangat pelajar-pelajar boleh pergi tengok pada website fakulti, okey, untuk mengenali dengan lebih dekat para pensyarah yang akan menjadi penyelia pelajar-pelajar. Namun pada masa yang sama mungkin ada pelajar yang rasa kecenderungannya topik yang akan dia lakukan ini memang dia rasa tak ada perlu untuk daripada SV dari jabatan lain, is okay. Okay, tapi apa-apa pun kami yang akan menjadi, ialah maksudnya saya sebagai penyelaras kumpulan 3 ini yang akan menjadi mengawal selia pelajar-pelajar. Jadi apa-apa pun saya harap untuk tempoh ini pelajar-pelajar boleh mula memikirkan topik dan juga melihat kepada siapa penyelia mana, pensyarah mana yang mungkin ada potensi untuk approach untuk menjadi penyelia. Tapi kalau ada sebarang masalah, masalah pertanyaan, terus hubungi saya, okey? Nanti saya akan nyatakan email nanti. Jadi maksudnya untuk daripada saat ini, lepas ni just terus berhubung dengan saya sebab memang saya yang akan untuk memastikan semua pelajar di bawah kawalan saya, bukan bawah jagaan saya, kumpulan 3 ni semuanya okey. Right? So daripada sekarang kita cubalah berhubung. Apa jua persoalan terus email pada saya. Jadi saya rasa itu saja yang saya boleh sampaikan, Dr. Wan. Sorry. Terpaksa ambil. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. InsyaAllah saya rasa untuk kumpulan saya, kita jumpa lagi lah maksudnya untuk lepas ini. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya minta diri untuk berundur dulu ya, Cik Saiful. So, terima kasih untuk Dr. Nik, pembentangan yang sangat komprehensif. Terima kasih Dr. Ratna. Ya, Dr. Wan boleh teruskan. Dr. Wan sambung. Sambung balik. Tak ada apa dah sebenarnya. Nak buka laluan kepada pelajar je lah kalau ada apa-apa pertanyaan. Okay, saya buka pertanyaan kepada pelajar. Mungkin kita ada 1-2 pertanyaan ke. Ni daripada Huzaifah Lee. Maaf bertanya, tiada penerangan daripada lecturer JPSPP. Okey, untuk makluman hari ini kita akan buat sesi secara bersama saja melibatkan program-program, semua program. Mungkin kalau sesi perbincangan yang detail nanti mungkin anda boleh maklumkan kepada penyelaras program lah nanti. Mungkin akan ada satu sesi taklimat by program ke nanti. Itu terpulang pada penyelaras nanti lah. Nanti. Okey, ada pertanyaan lagi? Boleh onkan mic kalau nak bertanya. Kalau malu nak bertanya boleh tulis kat ruang chat tu. Rugi tak bertanya ni. Rugi tak bertanya. Dah ada ke yang kontak? Kena cepat-cepat juga tau berebut. Betul. Sebab kita pun ada kuota kan Cik Saiful untuk setiap pensyarah tak lebih daripada berapa lupa dah. 5 orang untuk dua-dua FIPA dan B. So, betul tak? Betul ni. Saya lupa. Lebih kurang 5 lah. Maksimum 5. Lebih kurang 5. Maksimum. Jadi pelajar dah kena buat perancangan dah daripada sekarang. Dah kena boleh melobi ke doktor? Kena approach lah. Kalau mana-mana pelajar bawah kumpulan saya, kalau perlukan nombor telefon ke pensyarah untuk dihubungi, boleh just PM. Okay, saya boleh bagi, saya type nombor telefon saya lah. Kalau nak WhatsApp kan, tanya. Saya nak tanya, ada soalan. Untuk supervisor FYPA dengan FYPB adalah supervisor yang sama Ya. Ya, seperti yang sama. Dia akan sama.
sepatutnya lah, tapi akan ada kes yang berlaku, akan ada pertukaran, tapi selalunya memang sepatutnya samalah sebab daripada A sampai Z lah kan. Cuma di pejabat TDA kita nasihatkan samalah. Memang kena sama sepatutnya, kecuali ada masalah. Okey, tu Puan Syarifah ada maklumkan. Pastikan pendaftaran FYPA ditandakan dengan YW. Make sure tu adalah khusus wajib. Mungkin ada yang tanda taraf pendaftaran lain kot. Ni Puan Syarifah ada buat semakan. So make sure tukar. Anda ada masa lagi seminggu 2 minggu ni. Pastikan. Ni hal-hal yang remeh ni kadang pelajar dah nak grad nanti tiba-tiba tak cukup khusus teras. Bila kita semak rupanya taraf pendaftaran tu tak ditulis dengan betul. So make sure tahun-tahun terakhir ni jangan ada kesilapan. Okey, ada soalan lain? Kita ada 1-2 minit lagi. Dr. Wan share nombor tu share kepada saya ke open? Saya buat everyone baru perasan. Okey, kalau ada yang perlukan nombor telefon pensyarah untuk dihubungi, boleh message saya lah untuk kumpulan 1 ya. Untuk kumpulan 1. Okey, saya rasa tak ada soalan lain. So saya ucapkan terima kasih kepada semua penyelaras, kepada Dr. Nik, kepada Dr. Wan dan juga Dr. Rana di atas sesi perkongsian sebentar tadi. Dan saya harapkan pelajar ambil manfaat sesi taklimat ini, dan mungkin sesi taklimat ini boleh dijadikan sebagai panduan awal lah kepada anda. Dan dalam masa yang sama anda juga boleh memuat turun maklumat FYP ni di laman web fakulti. Boleh explore di laman web fakulti. Seperti apa yang Dr. Nik kongsikan tadi, semuanya boleh dimuat turun di laman web fakulti. So saya bagi pihak pejabat Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa dan Haiwan Pelajar mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada penyelaras dan juga para pelajar. Alhamdulillah lebih kurang 95% pelajar hadir pada hari ini, dan insya-Allah kepada 5% lagi pelajar yang mungkin tidak dapat hadir tadi, saya akan kongsikan dalam link YouTube, dan saya akan kongsikan dengan penyelaras dan juga persatuan pelajar untuk dihebahkan kepada grup pelajar lah. Dan Dr. Wan pun ada kongsikan maklumat tu di ruang chat, so boleh download. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh terus berhubung dengan penyelaras ataupun boleh terus berhubung dengan saya dan juga tim saya di Pejabat Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa. Boleh emailkan saja. Kalau anda call ke office memang tak ada jawapan, memang tak ada yang akan menjawab. So saluran komunikasi kita buat masa ni adalah melalui email dan juga media sosial lah. Biasanya WhatsApp dan juga Telegram lah. Dan jika tak ada apa-apa soalan lagi, saya ucapkan terima kasih semua, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okey, Dr. Wan, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Dr. Nik ada lagi ke? Dr. Nik. Terima kasih, Doktor. Sangat komprehensif.